Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, sebelum ni kita dah tengok apa yang berlaku pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terbagi kepada apa yang berlaku di Eropah dan Perang Dunia Kedua yang berlaku di Asia Pasifik. Jadi hari ini kita akan terus go through pada apa yang Jepun buat. Okay, Jepun merupakan salah satu kuasa yang terdapat dalam Perang Dunia Kedua, okay, menguasai Asia Pasifik. Jadi hari ini kita akan tengok apa yang Jepun buat di Tanah Melayu. Okay, negara kita lah, termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, Jepun mula masuk ke Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 dan mengadakan dalam melakukan serangan terhadap Sarawak dan Sabah pada 16 Disember 1941. Okey, tujuannya ialah untuk memenuhi keperluan ekonomi, kepentingan strategik ketenteraan akibat serangan ekonomi oleh pihak tentera bersekutu. Jadi untuk mendapatkan kawasan di Tanah Melayu, Jepun tidak susah payah untuk berperang. Mereka hanya menggunakan slogan. Okey, slogan ni ialah satu propaganda, provokasi. Okey, iaitu Asia untuk Asia, semangat Asia, dan mereka menanamkan semangat anti penjajah dalam kalangan penduduk Tanah Melayu supaya menentang British dengan sendirinya dan sekaligus mereka dapat diterima oleh penduduk tempatan. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok, Jepun telah menimbulkan imej baik dalam kalangan orang Melayu yang menyatakan bahawa mereka ialah penyelamat kepada orang Melayu untuk membebaskan diri daripada penjajahan British. Jadi kita tengok satu persatu kenapa Jepun datang ke Tanah Melayu. Yang pertamanya, eksploitasi sumber bahan mentah. Kita ketahui daripada zaman Melaka lagi Tanah Melayu sangat subur. Okay, sangat terkenal dengan adanya bahan mentah. Macam biji timah, kita ada petroleum, kita ada getah, kita ada pelbagai lagi arang batu dan sebagainya. Di Jepun ingin mengeksploitasi bahan-bahan mentah untuk keperluan industri mereka seperti yang mana yang kita ketahui sebelum ni lah. Jadi disebabkan tu mereka mahukan Tanah Melayu. Keduanya kepentingan strategi dan ketenteraan. Okey, kedudukan strategi negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun kerana negara kita ni terletak di antara jalan perdagangan timur dan barat antara India dan China. Di hujung semenanjung Tanah Melayu pula terdapat pengkalan tentera British, tentera laut British iaitu di Singapura. Jadi penguasaan Singapura penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Dan dalam masa yang sama, penguasaan Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan penaklukan di kawasan Pulau Jawa. Jadi strategi ini dikenali sebagai strategi serangan kilat, iaitu Jepun menggunakan gerakan menyerang dengan kombinasi tentera darat, laut dan juga udara bagi melawan Tanah Melayu. Jadi kita tengok selepas dia dah masuk ke Tanah Melayu apa yang dia buat? Mestilah berkaitan dengan dasar. Okey, dasar-dasar Jepun kita pecahkan kepada 3. Itu pertamanya dasar pentadbiran. Okey, apa yang Jepun buat dari segi dasar pentadbiran dan politik? Pada awalnya Tanah Melayu telah digabungkan dengan Sumatera bagi membentuk kawasan pertahanan khas. Kemudian mereka meletakkan pentadbiran Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Maknanya Jepun banyak kawasan pusat-pusat pemerintahan kan. Jadi pusat pemerintahan Jepun yang ke-25 terletak di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan juga Sumatera telah dipisahkan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi ketara di bawah British dan juga Belanda sebelum mereka berperang. Pada ketika ini, Sumatera diletakkan di bawah tentera Jepun yang ke-25 berpusat di Bukit Tinggi Sumatera. Tanah Melayu pula diletakkan pusat ketenteraan Jepun ke-29 berpusat di Taiping, Perak. Singapura dikenali sebagai Shonanto ataupun Pulau Bercahaya Selatan. Diasingkan daripada Tanah Melayu. Tanah Melayu sendiri dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu sebelum ni pada perjanjian Bangkok telah diserahkan kepada British, tapi disebabkan Thailand membantu Jepun masuk daripada Siam masuk ke Tanah Melayu. Mereka melalui Siam dan kemudian ke Kota Baru, Kelantan. Jadi Jepun rasa ianya terhutang budi dengan Thailand yang memberi bantuan, maka 4 negeri ini, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, diserahkan semula kepada pemilik asal iaitu Thailand. Bagi Sabah dan Sarawak pula, mereka digabungkan menjadi satu unit pentadbiran iaitu Kita Boruneo, nama dia. Diketahui oleh Governor General, diletakkan di bawah ketenteraan Jepun ke-37 dan berpusat di Kuching. Jepun juga telah mengasaskan satu kawasan ataupun pusat. Bukan pusat lah, dia dikenali sebagai
kumpulan ketenteraan yang dikenali sebagai Kempeitai. Kempeitai ini ialah kumpulan polis tentera untuk menjaga keamanan dan pentadbiran negara zaman pemerintahan Jepun. Mereka sangat ganas, sangat kejam dan mereka menyeksa serta membunuh sesiapa sahaja yang mahu menentang Jepun pada ketika itu. Okey, kemudian dasar terhadap Raja-Raja Melayu, Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua hal agama Islam dan juga adat. Mereka diberikan pencen seperti sebelum perang dan kedudukan Sultan negeri masing-masing di bawah penguasaan Governor Jepun. Jepun juga mengiktiraf mereka ini dalam persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Dasar terhadap pemimpin tempatan pula. Okey, Jepun telah memberi peluang untuk memperkenalkan pangkat kepada pemimpin tempatan. Sebelum ni orang tempatan tidak pernah diberi peluang untuk mentadbir. Tapi kali ini Jepun telah memberi sedikit peluang untuk orang Melayu ataupun penduduk tempatan melakukan pentadbiran negara. Hal ini adalah bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk dalam kalangan penduduk tanah Melayu. Dalam masa yang sama, Jepun juga telah menubuhkan institusi latihan kepimpinan muda iaitu Kau Kun Renjo. Okey, untuk melatih dan juga menanam semangat perjuangan, okey, cita-cita politik penduduk tanah Melayu supaya mereka lebih menghargai negara, lebih mencintai negara. Sekejap. Okey, sorry tadi azan. Okey, kita sambung. Okey, itu adalah apa yang saya terangkan tadi adalah berkaitan dengan dasar-dasar Jepun, apa yang Jepun lakukan di kawasan khususnya di Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak dari sudut pentadbiran. Sekarang kita tengok pula dasar Jepun dari segi ekonomi ke sistem ekonomi kawalan. Okey, Jepun telah melaksanakan 3 perkara dari dasar ekonomi. Yang pertamanya ialah mereka telah mengeluarkan satu rancangan pengeluaran 5 tahun di bawah jawatankuasa penyelidikan bahan. Okey, ini berlaku kerana kemelesetan ekonomi bertujuan untuk mengawal selia. Okey, selia pelupusan barang-barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber-sumber tempatan. Kemudian Jepun juga telah melaksanakan rancangan perindustrian 5 tahun. Okey, untuk membangunkan, tujuannya adalah untuk membangunkan industri tempatan di kawasan Tanah Melayu dan mereka ingin memastikan penggunaan optimum peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Dasar ketiga, Jepun telah memperkenalkan mata wang. Okay, mata wang lama tidak boleh diguna pakai. Mata wang yang digunakan ialah mata wang Jepun, iaitu Jepun telah mencetak menggunakan sistem mata wang Jepun iaitu mata wang pokok pisang. Okey, dia dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlaku inflasi kerana terlampau banyak wang dikeluarkan tapi barangan tak ada dekat pasaran. Itulah yang berlaku pada zaman Jepun. Okay, kita tengok pula dasar sosial. Okay, Jepun telah memperkenalkan beberapa dasar dari bidang sosial. Okay, pertamanya ialah dari segi pendidikan. Mereka telah menutup sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Bangunan-bangunan sekolah tersebut dah digunakan pakai untuk urusan pentadbiran. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat ataupun dikenali sebagai Hakko Ichiu. Mereka mahu melahirkan generasi yang boleh mencapai teknologi industri, generasi yang berdisiplin dan juga boleh menerapkan nilai-nilai Jepun. Tentera Jepun berusaha memupuk nasionalisme Asia dan menghapuskan pengaruh Barat melalui pendidikan. Dalam masa yang sama juga, semangat Jepun diperkenalkan ataupun Nippon Seishin. Okey, iaitu rasa hormat kepada kebudayaan dan juga maharaja Jepun. Okey, mereka juga mengajar menggunakan bahasa Jepun ataupun Nippon Go, dalam usaha menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan kesemakmuran Asia Timur Raya. Lingua franca ialah bahasa utama. Kemudian mereka juga akan mengadakan perhimpunan pagi macam kita buat tiap-tiap pagi tu. Okey, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun iaitu Kimi Gayo. Okey, itu ialah dasar dari segi pendidikan. Kita tengok pula dasar Jepun dari segi agama. Bagi mengelakkan penentangan, Jepun sangat menghormati agama Islam dan adat Melayu dan mereka tidak campur langsung tentang adat istiadat Melayu. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama diteruskan. Majlis agama dibentuk. Persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Tentera Jepun secara halusnya telah memanipulasikan pegawai agama untuk propaganda Jepun, iaitu meminta mereka menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama dan juga surau. Masjid digunakan untuk menyampaikan titah sultan bagi sokongan terhadap Jepun, seperti tambah pengeluaran makanan dan tidak menyebarkan kabar-kabar angin tentang keburukan Jepun.
Okey, dari segi makanan pula, sosial dari segi makanan, mereka telah terpaksa mengadakan catuan dan juga penghasilan makanan, mencatu. Catu tu maksudnya menghadkan. Okey, Jepun jadi untuk membuat catuan ini, Jepun telah memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan juga bahan penting untuk mengawal bakalan makanan akibat kekurangan makanan pada ketika itu. Selain itu, Jepun juga telah menguatkuasakan beberapa makanan yang perlu dicatu, antaranya ialah beras, gula dan garam. Okey, menggalakkan penduduk menanam sendiri tanaman dengan kempen tanam tambah lebih bahan mentah. Itu mereka menanam ubi kentang, mereka menanam ubi kayu, okey, untuk meneruskan kehidupan sebab tak ada makanan. Jadi keperitan hidup ni menyebabkan orang Melayu ataupun orang tempatan menjadi lebih kreatif lah dan berdikari serta menghasilkan ciptaan-ciptaan makanan baru. Antaranya mereka menghasilkan tempe dan sebagainya. Okey, layanan terhadap penduduk pula. Okey, layanan terhadap penduduk ni dibagi kepada 3 bahagian iaitu Melayu, Cina dan India. Bagi penduduk Melayu dan pribumi, layanan Jepun sangat baik kerana mereka bekerjasama dengan Jepun. Dan mereka melayan baik penduduk tempatan adalah atas alasan ingin mendapatkan sokongan. Bagi orang India pula, mereka telah bantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Okey, orang India digalakkan menyertai untuk kemerdekaan India dan untuk mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan Jepun kuasai negara India pula. Jadi dia berbaik dengan orang India untuk didapatkan India pula. Nampak tak? Dia punya permainan. Bagi orang Cina pula, mereka sangat bernasib tidak baik kerana layanan kejam ekoran permusuhan perang Cina-Jepun yang berlaku. Jadi mereka sangat sengsara kehidupan. Okay, dibunuh, diseksa dan sebagainya. Kemudian mereka juga dipaksa untuk membayar wang sebagai hukuman penentangan terhadap Jepun semasa perang tersebut. Okay, the last one is kekejaman pihak Jepun dari segi sosial. Okay, semua kaum sengsara sebenarnya zaman pemerintah Jepun ni. Okay, akibat ialah kekurangan makanan, kecatuan dan sebagainya. Tambah pula dengan siksaan-siksaan khususnya di kalangan kaum Cina telah mendapat siksaan yang teruk. Okey, antaranya ialah kekejaman Jepun, mereka telah membina kereta api, landasan kereta api maut, okey, 415 kilometer dari Thailand hingga Burma. Okey, melalui hutan tebal tropika dan gunung. Jadi 200,000 orang buruh paksa dari Asia Tenggara dan 60,000 tawanan perang bersekutu. Mereka ni semua 200,000 orang buruh paksa dan 60,000 tawanan perang telah dipaksa untuk membina landasan kereta api maut. Okay, semua kaum dipaksa untuk menjadi buruh untuk bagi membina landasan ini. Okay, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan, kekurangan ubat, penyakit dan suasana buruk di tempat kerja. Okey, jadi salah satu lagi yang berkaitan dengan menunjukkan kekejaman Jepun ialah dalam novel Nyawa di Hujung Pedang, karya Ahmad Murad Nassaruddin. Okey, ia mengisahkan seorang pemuda Melayu ditangkap, diseksa oleh Ken Petai. Ken Petai tadi polis tentera kan? Okey, dan akhirnya beliau selamat apabila Jepun menyerah kalah. Okey, secara rumusannya kita tengok dasar Jepun meninggalkan kesengsaraan lah kepada orang. Okey, dasar-dasar ini dalam masa yang sama juga walaupun dia memberikan kesengsaraan, akhirnya ada positifnya iaitu memberikan jiwa yang kental lah kepada masyarakat, ketahanan jiwa, fizikal, mental bagi menghadapi cabaran di masa akan datang. Jadi ini ialah dasar-dasar dan juga kenapa Jepun datang ke tanah Melayu. Okey, by the next class saya akan ceritakan tentang perkara lain pula, penentangan orang-orang Melayu atau perjuangan rakyat tempatan dalam menentang pendudukan Jepun. Okey, duduk rumah, jangan keluar, jaga diri. Yang penting baca buku. Okey, nanti saya akan sediakan latihan dalam Google Classroom. Assalamualaikum dan bye.